Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 17 hari bulan November 2020 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1442, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Taubah. Tafsir surah At-Taubah juzuk yang ke-11 ayat 100. Bermula dari ayat 100. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, boleh yang Jawi ini muka surat 366. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ayat yang ke-100 ini menceritakan kepada kita tentang kelebihan orang yang terawal masuk Islam. Di mana dalam siri yang lepas kita sudah bincang tentang dua kategori Al-A'rab. Al-A'rab ni makna orang Badui itu ada dua kumpulan. Satu kumpulan Badui yang kafir, kan? Wa minal Arabi asyad kufra. Dan yang kedua sebagai ayat yang insaf, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita, makna al-insaf iaitu bila kita buat penilaian kena adil. Bukan semua Badui itu tidak baik ataupun kasar-kasar belaka, dan ada di antara mereka yang baik. Dalam ayat 99, wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Alhamdulillah, ada di kalangan mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dan menginfakkan dengan ikhlas, menjadikan suatu qurbah. Maka pada ayat ini Allah SWT ceritakan kepada kita tentang orang-orang manazil as-sabiqin al-awwalin, iaitulah kedudukan orang yang terawal masuk Islam. Maka merekalah yang menjadi ikon ataupun qudwah, model, contoh yang kita kena ikuti dari sudut keimanannya, dari sudut pengorbanannya, dari sudut ukhuwahnya yang cukup mantap. Jadi kita kena belajar bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang muhajirin yang datang ke negeri mereka dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan kasih sayang, dengan segala perkara sifat-sifat yang begitu mulia yang Allah SWT tunjukkan kepada kita. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan. Tengok, minal muhajirina wal ansar,
dari antara orang-orang muhajiri dan ansar. Jadi dalam ayat yang tentang hijrah dulu kita dah bincang, al-muhajirin ini siapa? Muhajirin, tengok nota di bawah, iaitulah orang-orang Islam penduduk Makkah al-Mukarramah yang telah berhijrah ke Madinah al-Munawwarah. Itu nama dia muhajirin. Dan ansar itu pula siapa? Ansar ialah orang-orang Islam penduduk Madinah yang telah memberi sepenuh bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang yang berhijrah itu. Jadi dua kumpulan ini termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, kumpulan yang terawal yang masuk Islam. Sama ada awal secara penuhnya, iaitulah sudah tentulah orang-orang yang awal beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terawal memberi bantuan siapa? Secara kelompoknya, iaitulah golongan Ansar yang telah menerima golongan Muhajirin dan telah memberi pertolongan dan bantuan kepada mereka. Itulah yang dikatakan awal dari sudut keimanan orang Muhajirin. Dan awal memberi bantuan dan pertolongan iaitulah Ansar radhiyallahu anhum. Dan siapa lagi? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan ihsan. Apa dia ihsan di sini? Dengan makna kebaikan, iman dan taat. Maknanya kita ada muhajirin, ada ansar, dan ada ihsan, iaitulah dia panggil tabi'in. Ada muhajirin, ada ansar dan ada at-tabi'in. Makna tabi'in ini orang yang bertemu dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan bersahabat dengan sahabat Nabi. Maka dia jadi tabi'in. Mengikut dalam pembahagian, para ulama kita telah membahagikan masa, tempoh, sebagaimana dalam kitab yang saya baca, kitab Hikayat Fiqhiyah Mukhtarah. Dalam jilid yang pertama muka surat 1 dia sebut, dia kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum itu akhir tempoh mereka pada tahun 110 Hijrah. Menurut para ulama mengatakan ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilangan para sahabat ketika itu 114,000 yang dapat dihitung, dikira. Kan, dia yang terakhir di kalangan sahabat yang wafat iaitulah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laisi Al-Kinani, kan, yang telah wafat pada tahun 100, tahun yang ke-100, mengikut pendapat yang rajih. Itu susunan dari sudut tartib para sahabat. Kemudian inqadha asrut tabi'in, berakhirnya zaman tabi'in bila? Iaitulah pada tahun 118. Wa tabi'it tabi'in, iaitulah pada tahun 220 Hijriah. Wallahu alam, itu di antara apa yang telah disebut oleh dalam kitab kita ini, dan juga disebut oleh dalam kitab Ulum al-Hadis oleh Syekh Subhi As-Salih. Baiklah para jemaah sekalian, jadi tiga kumpulan ini, muhajirin dan ansar, walladzina taba'um bi ihsan, kita kata tabi'in atau atba'ut tabi'in, termasuk masih lagi duduk di bawah kumpulan mana? Kumpulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul qurun, kan? Sebaik-baik qurun itu qurun dia, yakni para sahabat. Kemudian yang berikutnya tabi'in. Kemudian dia berikutnya mana dua kali. Maknanya kurun sampai kurun yang ke-300. Maknanya tiga tabaqah, tiga peringkat. Baik. Kata di para ulama, wa ala hadza fal madhu al-hasil, pujian yang terjadi dalam ayat ini merangkumi semua sahabat. As-sabiqun al-awwalun, semua sahabat. Maknanya jumlah sahabat yang disifatkan mereka ini
termasuk di kalangan orang awalin nak banding dengan tabi'in sebab mereka lebih awal kan. Kemudian yang awal lagi nak banding dengan orang lain, mereka lebih awal. Itu yang dikatakan orang yang as-sabiqin al-awwalin. Kemudian ada lagi pembahagian siapakah yang dimaksudkan dengan as-sabiqun al-awwalun itu, orang yang terawal itu. Manhum. Maka di sini ada perbincangan ulama. Ada yang mengatakan, contohnya Al-Qurtubi kata, ittafaqu ala anna man hajara qabla tahwilil qiblah. Maknanya yang pertama sabiqun al-awwalun ni orang yang berhijrah sebelum berlakunya pertukaran kiblat. Untuk maklumat para jemaah sekalian, pertukaran kiblat berlaku pada bulan Syaban tahun yang kedua. Tahun yang kedua. Jadi mereka itu dikira at-talwakil. Ini yang ittifaqlah para ulama. Ada yang mengatakan al-awwalu lagi sebelum berlakunya al-Hudaybiyah. Sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8, Hudaybiyah tahun yang ke-6. Artinya berbeza-bezalah pandangan. Kalau kita nak kata sampai ke kiblat, pertukaran kiblat, sampai ke Hudaybiyah tahun yang ke-6, masih lagi dalam perjuangan. Yang pentingnya berakhirnya al-muhajirin berakhir, tempoh hijrah itu berakhir bila? Iaitu apabila berlakunya pembukaan kota Mekah. Bila Nabi kita sallallahu ambil Mekah daripada Quraisy, maka keluarlah kata-kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Hijrah nak jadi apa hijrah lagi? Sebab Mekah sendiri sudah menjadi negara Islam. Mekah itu sudah menjadi negara Islam. Bila dia sendiri negara Islam, jadi kenapa kita nak tinggal dia? Kenapa kita nak pergi duduk di tempat lain? Kan? Cuma mungkin ada kelebihan lagi lah. Duduk dekat dengan Nabi SAW, boleh berguru secara direct, boleh berkhidmat, boleh as-suhbah yang mantap. Tapi atas nama hijrah secara rasminya sudah berakhir dengan pembukaan kota Mekah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tapi yang ada lagi iaitulah berjihad dan niat untuk berjihad. Yang ini tidak putus selagi adanya matahari dan bulan. Selagi adanya malam dan siang, mana kita masih lagi boleh letakkan diri kita dalam kelompok al-muhajirun, kelompok al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, meninggalkan maksiat kepada kebaikan, meninggalkan mungkar kepada ma'ruf, dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah kepada perkara yang disyariatkan. Maka itu dikira hijrah selagi tidak mati, selagi tidak berlakunya matahari terbit di sebelah barat. Baik, kita pergi kepada wattaba'uhum bi ihsan. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka. Kata di Al-Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala, dia kata qila baqiyatul muhajirin wal ansar siwa sabiqin al-awwalin. Jadi ada yang mengatakan walladzina tabahum, iaitulah orang-orang sahabat-sahabat yang kemudian, maknanya selepas daripada awali yang kita sebut tadi, selepas daripada Hudaybiyah, maka masih lagi ada yang mengatakan walladzina taba'um bi ihsan ini humul ladzina salaku sabilahum fil iman wal hijrah awin nusrah ila yaumil qiyamah. Allahu akbar. Yang kedua ni insya-Allah masuk kita. Mereka yang mengikut jejak langkah para sahabat ini, Muhajirin dan Ansar, dengan ihsan, iaitulah dengan iman dan ketaatan, memberi pertolongan membela Islam sampai hari kiamat. Maknanya insya-Allah kita termasuk di kumpulan ini. Wa qala Ata rahimahullah, dia kata humul ladzina yazkuruna al muhajirin wal ansar bit tarahhum wad du'a. Ini agak sempit sikit. Maksud walladzina taba'un bi ihsan yang ketiga, iaitulah orang apabila menyebut muhajiri dan ansar, maknanya menyebut para sahabat, terus mengatakan radhiyallahu anhum wattarahum rahimahumullah,
dan mendoakan kebaikan untuk mereka, maka yang ini tidak termasuk kumpulan-kumpulan ajaran sesat, hanya terhad kepada pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Puak-puak ajaran sesat, mereka kutuk sahabat. Di kalangan sahabat muhajir yang besar yang menjadi kutukan mereka siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Aisyah. Ini, maka orang ni tak masuk dalam kumpulan ini. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat rahmat ataupun nikmat yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, 3 kumpulan ini, apa yang mereka dapat? Tengok ayat. Radiyallahu anhum wa radu an. Mereka dengan kebaikan iman dan taat itu, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Allah Ta'ala redha kepada para sahabat yang terdahulu dan orang yang mengikut jejak langkah para sahabat. Kenapa Allah redha? Lima ata'uhu, kerana mereka mentaati Allah dan mereka redha dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan nikmat yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita di dunia, dan insya Allah dengan penuh keyakinan kita akan mendapat pahala di akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu, kan dalam hadis Nabi kata, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Akan merasai kemanisan iman sesiapa yang redha Allah sebagai Tuhannya. Masya Allah. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Siapa dia nak rasa iman tu manis, maka kita kena letak Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang kita ikuti, yang kita redai, barulah kita akan terasa. Jadi itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama, radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. 3. Zaqa ta'mal iman, maknanya akan merasai kemanisan iman itu siapa yang redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Karena itu di antara zikir kita pada waktu pagi, raditu billahi rabba, ikut semua baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kita baca dengan keyakinan, dengan kefahaman bahawa kita redha. 3 perkara ini menjadi pegangan hidup kita. Alhamdulillah. Kemudian yang pertama, Allah redha. Mereka redha, Allah redha. Itulah cita-cita besar kita dalam perjalanan hidup kita ke alam akhirat. Yang kedua, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Serta Allah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar dan sangat nyata. Jadi alhamdulillah, orang yang mencintai para sahabat Nabi, orang yang mencintai orang-orang yang beriman yang terawal, maka merekalah orang yang mendapat keredaan Allah dan mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita dengar ada kumpulan-kumpulan yang mendakwa Islam, tapi mulutnya busuk dengan mencela para sahabat, mulutnya buruk dengan mencerca para sahabat Nabi radhiyallahu anhum,
maka kita mengatakan orang ini dakwa je Islam, tapi mereka tidak ada ihsan sebagaimana yang Allah Taala sebut, walladzina tabauhum bi ihsan, iaitu orang yang selain daripada ikut mendakwa Islam, mereka mengikutinya dengan ihsan, iaitulah dengan iman dan ketaatan. Kalau setakat dakwa cinta sahabat, oh kami ini pencinta Ahlul Bait, mencinta keluarga Nabi, Ahlul Bait ni kan, tapi tak cinta kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain, Ahlul Bait pun terpilih. Tengok dalam dakwaan mereka, Husain, nah, Madat ya Husain. Sekarang ni ramai ni geng-geng duduk main Madat ya Husain, Madat ya Ali, tak panggil pula yang lain-lain. Hasan pun tak dapat tempat yang begitu besar kan. Maka kita kenalah. Kalau tengok kumpulannya duduk zikir pukul tubuh tu, kita kata ini tanda-tanda kumpulan ajaran sesat, kumpulan Rafidah yang mencela sahabat. Jadi ulama mengatakan syarat betul-betul kita nak ikut Nabi SAW dan para sahabat, iaitulah mesti ditunjuk dengan, dibuktikan dengan amalan, melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangan, dan amalan yang kita lakukan itu mesti bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula amalan yang direka sendiri kemudian ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sangat berbahaya. Maka orang-orang yang terawal as-sabiqunal awwalun itu, iaitulah lebih-lebih lagi kita kena letak siapa dia, orang yang paling besar sekali, As-Siddiqul Akbar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Kemudian yang telah disebut oleh Allah Ta'ala, izhuma fil ghar. Tapi malanglah, yang pentingnya para jemaah sekalian, berhati-hatilah dengan anak-anak kita, dengan cucu cicit kita. Kalau nampak duduk pukul zikir, duduk tepuk tubuh tu, itu ada simptom pengikut ajaran Syiah. Kalau tengok di kereta dia Husain, tengok dia, ajak dia buka puasa sekali, tengok dia buka puasa, dia buka lambat, sebab bagi dia maghrib tu lambat lagi masuk. Dia tak akan makan sekali yang kita, kecuali dia taqiyah, dia sanggup membatalkan puasa dia. Dan yang pentinglah bagi kita berpeganglah dengan ajaran Ahlus Sunnah yang mencintai semua para sahabat Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Baik, kita berpindah kepada kumpulan yang seterusnya, iaitu kumpulan ayat 101, kumpulan munafik. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Allahu Akbar. Dan di antara orang-orang yang di sekeliling kamu dari orang-orang Arab. Maknanya Allah Ta'ala masih lagi memperingatkan kita tentang puak-puak Badui. Ada yang menjadi munafiqin, kan? Yang telah sebati dengan jiwa mereka sifat an-nifaq. Nah, tak taubat-taubat juga mereka itu. Ini yang kita bimbang. Maknanya Allah SWT bagi kepada kita 4 bahagian. 2 bahagian orang bandar, ada bandar yang munafik, ada yang beriman. Ada badui yang munafik, ada badui yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini pula, iaitu khalat baina qismaini, yang campur di antara 2 kumpulan ini, supaya kita ingat. Jadi di antara orang yang sekeliling kamu dari orang-orang Arab, orang-orang Badui, ada yang bersifat munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum. Dan demikian juga sebahagian dari penduduk Madinah, mereka juga telah berkeras dengan sifat munafik, yakni tamarranu 'alan nifaq, mereka telah sebati dengan munafik sehingga menjadi gaya hidup mereka. Na'udzubillah. Dan Allah kata, la ta'lamuhum,
kamu tak tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Nahnu na'lamuhum. Bahkan kamilah yang mengetahui mereka. Maknanya Allah Ta'ala tahu siapa munafikin itu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah pun diberi maklum oleh Allah Azza wa Jalla siapakah puak-puak munafik. Nama mereka, orang ni fulan bin fulan. Dalam siri yang lepas anda ada sebut tentang seorang sahabat nama dia Huzaifah ibnul Yaman yang telah diberi mangkap, telah diberi kedudukan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi senarai nama orang-orang munafikin yang ada di Madinah. Nah, maknanya mungkin ayat ini kata, mu tak tahu peringkat awalnya. Allah kata aku tahu. Nah, maka Allah Taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi dengan orang munafik ini? Sanu'azzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Kami akan azabkan mereka berulang-ulang. Azab dia 2 kali, kan? Ada kata fid dunya wa fil qabri. Dalam dunia dan dalam kubur. 2 kali. Thumma yuradduna ila azabin azim. Kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar bila di akhirat. Mana atas dunia ni kena dah. Dalam kubur masuk kena pula. Na'udzubillah di akhirat lagi kena. Bahkan puak-puak kafir munafik tulen ini lagi dahsyat daripada kafir tulen. Dalam surah An-Nisa, tanda ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 145, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu duduk di bawah neraka yang paling bawah. Orang Kelantan kata duduk di patak neraka. Maaf lah. Bahasa Kelantan kata patak ni lah sekali nu. Kerok neraka nu. Allahu Akbar. Maknanya dahsyat dia punya kafir itu sampai peringkat paling bawah sekali duduk. Na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada satu kumpulan lagi. Kumpulan orang yang beriman ini bukan munafik, kan? Bukan munafik. Orang yang beriman, tapi gitulah ujian Allah SWT kepada kita. Tengok ayat 102. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الله أكبر. Dan sebahagian dari yang lain mengakui akan dosa-dosa mereka. Mana ada orang yang dia mengakui dosa-dosa dia. Mereka telah mencampur adukkan amal yang baik dengan amal yang lain. Mana ada amal soleh, ada pergi ke surau, ada juga pergi tempat lain, tempat maksiat. Allahu Akbar. Jadi mencampur adukkan amal yang baik dengan amal yang lain yang buruk. Asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi orang ni walaupun dia campur-campur, jadi orang yang campur tak jauhlah dengan kehidupan kita hari ini para jemaah sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, atani al-lailata atiyani fabta'asani. Mari pada aku semalam dua wakil, maknanya malaikat datang. Dia bawa aku pergi berjalan. Aku pergi sampai ke satu bandar.
yang dibina dengan batu bata dia daripada emas. Dan satu lagi batu bata dia daripada perak. Masuk dalam bandar comel ni, tiba-tiba kita tengok seorang laki-laki, sebelah dia comel, sebelah lagi huduh sekali-kali. Belah dua. Allahu Akbar. Kemudian qala lahum, malaikat pun kata kepada kumpulan laki-laki yang apa ni, sebelahnya cantik, sebelahnya huduh. Izhabu faqa'u fin nahar. Pergi semua masuk dalam sungai tu. Fawaqa'u fi. Bila dia masuk dalam sungai, dia mandi. Summa raja'u ilaina, kemudian mereka pun balik semula, mari jumpa kita. Qad zahaba zalika su'anhum. Hilang dah hak huduh tadi, tak ada dah. Fasaru fi ahsani suratin, mereka telah menjadi duduk dalam keadaan gambar bentuk yang paling comel sekali. Maka malaikat pun kata, tu hak comel bandar tu, inilah jannatu adnin wa hadza kamanziluka, yang tu tempat duduk tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Qala ammal qaum, adapun manusia yang tadi rupa huduh sebelah, cantik sebelah, fa innahum khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, mereka campur di antara amalan baik dan amalan buruk. Mereka solat tapi mereka juga mengumpat orang. Nauzubillah. Mereka berpuasa, mereka juga makan ambil riba. Ataupun yang pentingnya bercampurlah hidup dia tu di antara yang baik dengan yang maksiat. Bercampur di antara yang baik dengan yang buruk. Hak comel pun ada, yang maksiat pun ada. Nauzubillah, kan? Maka Allah SWT terima taubat mereka bila dia masuk dalam sungai tadi, seolah-olah sungai itu pembersihan dengan cara bertaubat. Kan Nabi buat bandingan. Apa kata kalaulah di hadapan rumah kamu itu ada sungai. Kamu mandi dalam sungai itu 5 kali satu hari. Adakah akan tinggal lagi daki-daki? Tak ada lagi tinggal, kan? Sama juga kita ni, bila kita setiap hari kita istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sentiasa istighfar. Lepas setiap kali salat, astagfirullah. InsyaAllah mudah-mudahan kita mandi 5 kali satu hari, dan kita guna sabun dan shampoo. InsyaAllah akan hilanglah rupa buruk yang ada tadi. Hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari, nombor 4674. 4674. Baiklah para jemaah, bila kata asa, mudah-mudahan daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia jadi tahqiq. Maknanya, kalau kamu taubat, Allah Ta'ala akan terima taubat kamu, dan Allah Ta'ala akan maha pengampun lagi ke-19, tidak mengambil tindakan ke atas dunia, maka Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk bertaubat. Untuk bertaubat. Jadi Alhamdulillah, kita mengatakan ayat ini, ada ulama mengatakan masih lagi dalam kumpulan ulama orang-orang Islam yang mana yang tak pergi perang Tabuk, kemudian mereka bertaubat, seperti yang telah kita cerita dalam siri yang lepas. Namun ramai juga ulama tafsir kata ayat ini umum kepada semua. Jadi Alhamdulillah, kita pergi kepada ayat yang 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah kata, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah. Jadi ayat ini, dia itulah ayat tentang kewajipan zakat. Ambil sebahagian. Bukan sebahagian tu banyak, tuan-tuan. Zakat kita ni 1/40. Mana kalau kita ada 40,000, zakat dia baru 1,000. Kalau kita memiliki harta 40 juta, zakat dia 1 juta. 39 lagi boleh kita buat apa saja. Masya Allah, tabarakallah. Ambillah sebahagian dari harta, makna sebahagian kecil.
daripada harta, 1/40, 2.5%, kan? Supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Jadi dosa-dosa kita tu ada benda-benda yang tak kena, dengan kita keluar zakat, insya-Allah Allah SWT hapuskan dosa kita. Ataupun daripada perangai-perangai yang buruk. Apa dia perangai buruk? Sifat bakhil, kedekut, orang Kelantan kata kopi, kan? Jadi semua tu dengan kita keluar zakat, hilanglah sifat yang tersebut. Lagi nak hilang, bagi pula sedekah yang sunat. Allahu Akbar. Bila kita ambil zakat, kita keluar zakat, Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa-dosa dan mensucikan mereka dari akhlak buruk. Wa salli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum, kerana sungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Jadi kita kena ingatlah, bila orang bagi zakat, bagi sedekah, kita kena doakan kepada mereka. Kita kena doakan sebagaimana dari riwayat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, was-sadaqatu tudfi'ul al-khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu memadamkan, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana api, air memadamkan api. Air memadamkan api. Tanda hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Maknanya kelebihan sedekah tu, sedekah Allah SWT akan beri kepada kita penghapus dosa. Siapa dia banyak dosa, sedekah banyak-banyak. Dan ada kata sedekah ni, faedah sedekah ni adalah, ada yang kata tadawau, mana-mana kita boleh ubati penyakit kita dengan bersedekah, dan banyaklah kelebihan lain. Yang pentingnya sedekah ini mengubati jiwa dan mengubati juga keadaan kita. Apa nak mengubat jiwa? Jiwa kita ni bakhil, kupi, sayang ke harta. Kita nak lawan dia macam mana? Kita bagi sedekah. Nak lawan dia, kita bagi sedekah. Bila bagi sedekah, selesailah masalah kita. Dah hilang beberapa penyakit. Baiklah. Wasalli alaihim, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW, bila ambil sedekah, ambil zakat, kita kena doakan kepada orang yang beri. Hadis yang dikeluar oleh Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza atahu qaumun bi sadaqatihim. Bila orang bawa sedekah, bawa zakat dia, maka Nabi kita berdoa, Allahumma salli alaihim. Allahumma salli alaihim. Ya Allah, berilah rahmat, limpah kurnia kasih sayangmu ke atas mereka. Fa'atahu abi. Jadi Abdullah kata ayah dia pergi. Abi dia tu Abu Aufa, bawa sedekah, maka Nabi SAW telah menamakan dia Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Allahumma salli dengan mana Allahumma ghfir lahum warhamhum, ya Allah berilah keampunan dan rahmatilah mereka. Siapa dia? Keluarga Abi Aufa, keluarga Abi Aufa. Jadi kita hari ini pun, hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari Muslim, maknanya kalau orang mari bawa zakat kepada kita, bawa sedekah kepada kita, kita doakan mereka, Allahumma barik lahum fi amwalihim wa ahlihim. Jadi kita doa, ya Allah berkatilah mereka ni dalam harta benda mereka, berkatilah keluarga mereka. Paling kurang pun kita kata jazakumullahu khaira, itu yang paling ringkas. Jadi alhamdulillah, itu di antara perkara yang kita kena ingat. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan kepada kita ayat yang 104. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah ialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya? Jadi kita kena tahulah bahawa Allah Ta'ala ni penerima taubat.
Jadi mana-mana dosa yang kita tersalah, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah, katanya orang yang taubat daripada dosa dia seperti orang yang sudah tidak berdosa. Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala itu menerima taubat. Wa ya'khudus sadaqat, dan juga menerima sedekah-sedekah. Apa kata lawan Yahudi kata Allah Ta'ala fakir, minta sedekah, kan? Minta sedekah Allah Ta'ala. Mana Tuhan terima sedekah, maknanya Allah Ta'ala terima pahala, dia balas dengan pahala yang dijanjikan. Wa anna Allaha huwat tawwabur rahim, dan bahawa sesungguhnya Allah ialah penerima taubat lagi amat mengasihani. Allah Ta'ala terima taubat dan dia mengasihani kepada hamba-hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Hei manusia, Allah Ta'ala itu tayyib, dia tak terima kecuali benda yang tayyib, mana benda yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin, Allah Ta'ala perintahkan kepada orang beriman sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada rasul-rasul, iaitulah ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hei rasul-rasul, makanlah benda yang baik-baik dan amalah dengan amal yang saleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hei orang beriman, makanlah yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172, maknanya Allah Ta'ala perintahkan Rasul, perintah kita sekali. Kemudian Nabi kita sebut seorang laki-laki yang panjang, lama musafir, rambut dia tidak terurus, berdebu daba dia angkat tangan ke langit berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, makannya dia haram, masyrabuhu haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, diberi makan benda haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah Ta'ala nak perkenankan doa dia. Jadi kata di para ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, kata di para ulama, syarat nak perkenankan doa iaitulah atib mat'amak tustajab da'watu. Baikkan makan minum kita, maka Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. Baik makan minum ni para jemaah sekalian bukan sakat ada logo halal je. Kita nak beli makanan tu kena pastikan duit kita juga daripada sumber yang halal. Maknanya duit halal, bahan makanan halal, kita makan dengan cara halal, insya-Allah kita termasuk di kalangan orang yang mustajab doa. Jadi tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang bermula ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.